Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua penonton di luar sana. Sekali lagi kita bersama dengan program K-Sharing dengan bersama Perpustakaan UTM dan juga dengan kerjasama daripada Institute for Scientific and Industrial Research UTM. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya sebagai Dr. Nur Izian Wan Azli sebagai moderator dalam program K-Sharing kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mula, mari kita sama-sama saksikan video yang telah disediakan. Okey, terima kasih. Okey, jadi bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah panel jemputan istimewa, iaitu saya memperkenalkan Profesor Madia Dr. Liza Mat Saleh. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Okey, untuk pengetahuan semua, PM Dr. Liza merupakan pensyarah daripada Sekolah Kejuruteraan Kimia, Fakulti Kejuruteraan UTM. Beliau juga merupakan pengasas produk Go Suite yang seperti anda boleh lihat di depan ini, dan juga PM Dr. Liza juga merupakan pengarah urusan syarikat HA Southern Global Sendian Berhad. Okey, sebelum itu saya mengucapkan tahniah Doktor atas kejayaan menghasilkan dua produk Go Suite ini. Okey, iaitu yang produk pertama adalah produk Go Suite Tunjuk Langit Plus Soft Gel seperti anda boleh lihat di sebelah kanan saya ini, dan juga yang kedua adalah Go Sweet Derm Hand and Body Cream di sini. Okey. Jadi sebelum kita mulakan Doktor, mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit latar belakang bagaimana tercetusnya idea dan inovasi produk daripada yang bersumber daripada buah tunjuk langit ini. Okey, terima kasih Dr. Azian. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak PIZ dan juga ISIR sebagai tuan rumah lah pada pagi ini untuk kita punya program K-Sharing. Jadi insyaAllah seperti mana yang mungkin dah diketahui juga di kalangan semua yang berada di UTM ini adalah merupakan produk commercialization yang saya hasilkan totally from research R&D yang kita buat di UTM. Jadi sedikit tentang latar belakang penyelidikan ini yang mungkin dah ramai yang tahu, bermula 2013 sehingga sekarang ini masih lagi ongoing research, dan selama hampir lebih kurang 7 tahun tu kita melakukan banyak penyelidikan terutamanya berkenaan dengan ekstrak daripada tunduk langit. Bertitik tolak selepas saya pulang PhD sebab bidang pengajian saya adalah lebih kepada extraction herbal. Jadi kita telah menggunakan kaedah superfluid extraction yang mana kita menggunakan tekanan tinggi dan suhu rendah untuk mengawal bioactive compound di dalam ekstrak tersebut. Jadi selepas pulang tu, sebelum tu PhD saya buat daun. Bila herba daun ni kita lihat ekstrak dia sangat sedikit, stability dia pun agak critical untuk kita manage lah. Di samping tu kita kadang-kadang perlukan etanol kan, jenis bahan kimia untuk merangsang lagi ekstrak yang kita perlukan. Jadi selepas saya membaca beberapa artikel tentang kebaikan buah tunjuk langit ni, maka saya pun dengan inisiatif dengan Raja, kita memulakan research ekstrak buah tunjuk langit ni, dan alhamdulillah daripada hasil penyelidikan tu kita dapat bahawa okey,
dapat minyak yang bagus, dan seterusnya kita buat analisa tentang baik itu compound dan tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam produk ni tadi lah, dalam ekstrak minyak tunjuk langit itu sendiri. Baik doktor, doktor juga ada menyebut sebentar tadi, doktor menggunakan teknologi di mana dipanggil supercritical. Jadi kebaikan supercritical itu dia tidak menggunakan langsung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Betul, kita kalau extraction biasa kita akan gunakan etanol lah. Etanol pun sebenarnya tidak bahaya dari segi sebab kita gunakan yang food grade. Namun begitu dia akan ada stages yang lain, kita perlukan penulinan kan. Jadi kita perlukan ekstra masa dan ekstra pathway ataupun proses. Itu sebab saya terus saja menggunakan supercritical dan penghasilannya ni tanpa sebarang penggunaan bahan kimia. Okey. Begitulah menariknya kombinasi daripada teknologi supercritical yang digunakan dan juga kebaikan pada ekstrak daripada buah tunjuk langit itu sendiri. Okey, baik doktor. Yang kedua, sepanjang 7 tahun doktor kata telah melaksanakan kajian ini, apakah pencapaian yang telah doktor terima sepanjang 7 tahun terlibat dalam mengkaji kelebihan dan juga kebaikan ekstrak daripada buah tunjuk langit ini? Okey, tadi pun sebenarnya saya lupa nak terangkan bahawa selepas untuk buat pemilihan dari segi kita panggil dari segi herba tadi tu, sebenarnya tunjuk langit ni dalam masyarakat kita dia dah banyak digunakan. Saya lupa nak sebut tadi, penggunaan yang kita panggil lebih konvensional tu dia gunakan secara kunyah yang sangat pahit, dia rendam air, minum air rendaman panas yang sangat pahit ataupun tumbuk dan masuk dalam kapsul tu. Jadi semua benda-benda ni agak menyukarkan untuk pengguna lah. Jadi dengan kita punya research tadi yang kita lakukan, kita memudahkan cara pengambilan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah setakat yang kalau ditanya tentang pencapaian, jadi pencapaian yang telah saya perolehi setakat ini ialah 2019 tu, sebelum COVID kan. Sebelum COVID tu saya dapat sempat masuk 2 pertandingan antarabangsa dan saya telah berjaya lah memenangi 2 pingat emas, satu tu di Pencipta Malaysia antarabangsa, dan yang satu lagi kita menang juga di Seoul SIFF tu lah, menang gold jugalah di situ. Okey, jadi telah terbukti kajian inovasi daripada PM Dr. Liza telah mendapat pengiktirafan daripada dalam dan juga luar negara. Okey, doktor, boleh doktor terangkan, sebab doktor telah menyebut doktor telah berjaya memenangi pertandingan di peringkat antarabangsa iaitu di Seoul. Okey, mungkin doktor boleh terangkan bagaimana doktor mampu untuk memenangi pingat emas dalam pertandingan ini? Terima kasih Dr. Azian. So basically-nya sebenarnya saya ni biasa-biasa je, tak adalah sangat pun, sebab saya tahu dalam UTM ni kita sebenarnya ramai pensyarah yang saya rasa jauh banyaklah yang berpengalaman dan hebat dalam research dan sebagainya. Cuma mungkin juga dari segi bila kita masuk pertandingan di luar negara tu, terutamanya perkara-perkara yang kita kena penuhi sebelum masuk tu adalah ada syarat-syarat kriteria. Jadi untuk memenuhi syarat kriteria, contohnya penyelidikan yang kita lakukan itu dia mesti ada pattern kan, kemudian dia ada branding dia sendiri, tahap penggunaan dia dan adakah dia selamat digunakan dengan teknologi kita tadi, dan kemudian juga tahap kesediaan dia tu di dalam masyarakat, adakah dia dah ready untuk digunakan. Jadi untuk membina keadaan yang begini kadang-kadang kita perlukan cycle tu maknanya kita berhubung dengan researcher yang dah lama berada dalam bidang kan. Jadi daripada situlah kita dapat sedikit tips dan sebagainya untuk kita rasa lebih yakin dan kita rasa bahan ataupun research yang kita jalankan itu adalah sebenarnya standing dengan penyelidikan di luar. Okay. Jadi kita sudah maklum untuk kita memenangi pingat di peringkat antarabangsa ni bukan mudah. Jadi mungkin dan semestinya terdapat novelty ataupun sesuatu perkara yang mungkin luar biasa yang lain daripada produk lain yang juga dipamerkan di dalam pertandingan itu. Mungkin doktor boleh highlightkan apakah novelty produk inovasi doktor ini? Okey. Itulah alhamdulillah juga sebab sepanjang penyelidikan yang kita dah lakukan tadi, alhamdulillah saya sempat melakukan atau berregister dengan MyIPO, iaitu pattern tentang penghasilan minyak tunjuk langit ini dengan teknologi super critical fluid ataupun
super fluid. Jadinya dengan kaedah yang kita lakukan tadi tu, kita dah berjaya menghasilkan satu novelty tentang proses yang tidak dibuat oleh orang lain. Jadi proses tadi tu sendiri tu dengan teknologi hijau, dan dia sebenarnya memakan masa hampir 4 tahun. Jadi nak dapatkan satu-satu pattern tu dia akan memakan masa yang agak lama, dan ada satu tahap dia sebenarnya dia reject. Tapi bila kita proceed dengan pembuktian, alhamdulillah dia diterima dan alhamdulillah dapatlah pattern. So this is the novelty yang saya dapatlah daripada proses penghasilan minyak pati daripada biji tunjuk langit, dan dia juga merupakan sebenarnya yang pertama di dunia yang itulah novelty-nya tadi. Okey, baik. Jadi jelas di sini ya, hasil daripada inovasi dan juga telah dibuktikan dengan penghasilan pattern daripada MYPO. Jadi inilah sumber kekuatan produk ini berjaya menambat hati juri di peringkat antarabangsa. Okey, jadi sebelum kita meneruskan lagi, ini juga saya war-warkan pada para penonton di luar sana. Sekiranya anda mempunyai komen-komen yang positif, yang kreatif, PM Doktor juga ada menyediakan cabutan bertuah dan sedikit hadiah untuk diberikan. Okey, Doktor. Selain itu, mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimana mungkin ada sedikit tips-tips yang Doktor nak kongsikan bagi pendidik-pendidik di luar sana untuk turut sama berjaya dalam mereka bentuk atau menginovasi produk mereka supaya mereka juga sama-sama berjaya di peringkat antarabangsa ini. Okey, macam yang saya dah sebutkan tadi, bahawa yang paling penting adalah apabila kita menjadi pensyarah lah kan, sebenarnya saya awalnya saya tak ada fikir pun saya nak komersialkan produk ni. Awal-awal tu kita memang pure research, pure lecturer kan, pensyarah. Jadi bila kita memulakan sesuatu fasa penyelidikan itu, kita kena ada, saya kata tadi, cycle, dan kita paling penting adalah kita nak fikirkan apa kesudahan pada research yang kita hasilkan. Adakah kita berfikir dia cukup sekadar dengan kita menghasilkan pelajar-pelajar postgrad kita seperti master atau PhD, adakah dia mencukupi dengan kita hanya menghasilkan jurnal-jurnal yang menjadi rujukan ke dunia, adakah dia cukup hanya sekadar diletakkan di dalam library sebagai thesis. Jadi yang itu yang saya rasa kita sebagai pensyarah ni, sebab sekarang ni kita pun berfikir bahawa keadaan sebab sekarang ini adalah universiti adalah untuk masyarakat. Jadi jika kita telah mendapat satu kelebihan dari segi research, kita dah dapat dana, geran dan sebagainya. Macam contoh kan geran yang saya dapat daripada penghasilan commercialization saya ni, hampir lebih kurang spend tak sampai pun $1 juta. Kalau orang kata berjuta-juta nak menghasilkan satu-satu produk, tapi alhamdulillah yang saya hasilkan ini less daripada 550k. Boleh tengok data-data dalam UTM fee saya kot ataupun Radis, bahawa dia kurang daripada 550k dan kita berjaya menghasilkan 2 produk. Jadi dekat situ bahawa kalau kita boleh optimizekan dan kita boleh pastikan rules ataupun flow yang kita lakukan itu dalam keadaan yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat, then why don't you go for it? Jadi itulah saya rasa sangat-sangat berterima kasih sebenarnya pada pihak UTM. Dengan status RU tu saya dapat GUP, dan akhirnya daripada geran GUP yang sebenarnya saya dapat menghasilkan produk tadi, research hingga ke commercialization. Jadi kepada pensyarah, terutama pensyarah-pensyarah muda ni, saya memang menyerulah kan, sebab universiti ni kita banyak ilmu yang kita boleh kembangkan dan menyumbang kepada masyarakat. So you all jangan rasa you all tak boleh buat. No, you boleh buat. You pastikan apa yang you nak buat, yang you kena ada perancangan yang betul-betul. Dan sebenarnya mungkin saya 7 tahun, mungkin you all lebih dari kurang dari 7 tahun, mungkin dalam masa 4 tahun dah boleh ada produk yang sangat baik yang boleh membantu masyarakat. This is very important lah, kita punya mindset tu tadi. Masya Allah, sangat teruja atas penjelasan Doktor tadi. Jadi para penonton di luar sana, seperti yang Dr. Liza bagi tahu kita, produk ini berjaya diformulasikan, diinovasikan hanya daripada geran dalaman universiti. GUP adalah daripada geran dalaman universiti sahaja, kumulatif daripada beberapa geran dalaman, PM Doktor mampu untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 2 produk yang telah pun dikomersialiskan di pasaran. Masya Allah, sangat hebat. Okey, jadi di sebalik kejayaan-kejayaan yang PM Doktor telah kecapi sehingga ke hari ini,
tidak dapat dinafikan. Tentunya ada cabaran-cabaran yang doktor telah lalui. Betul. Jadi cabaran itu mungkin daripada pelbagai aspek. Mungkin doktor boleh terangkan dulu cabaran daripada research itu sendiri. Okey. Cabaran daripada research ataupun penyelidikan tu pastinya pertama kewangan. Bila kita nak menggerakkan sesuatu research tu, kewangan ni sangat penting lah. That's why kalau kita tengok negara-negara maju, petanda negara maju tu apa? Petanda negara maju tu adalah negara yang sangat kehadapan dari segi R&D dan I, maknanya research and development tambah lagi satu unsur iaitu inovasi. Jadi begitulah juga kita, jika kita melangkah kepada R&D dan inovasi, itu dah perkara yang sangat penting dan then dekat situ kena perlukan sumber keuangan kan. Jadi memang sumber keuangan adalah satu cabaran, namun begitu kita ambil angle yang mana kita boleh buat grant, proposal dan kadang-kadang ada masanya saya terpaksa berkolaborasi dengan rakan yang ada grant sebab grant dah habis kan, nak bayar pelajar pun tak ada duit contohnya. Jadi kita ada sedikit lah, kalau kata orang Johor kita ngecek-ngecek macam tu, ngecek tu minta-minta sikit kan. Jadi dapatlah kita sedikit sumbangan dan selain daripada tu keuangan tadi lah yang kita kadang-kadang perlukan analisa kan. Analisa ni mahal kan, setiap GCMS ke SPLC itu semua mahal. Tapi itulah saya kata tadi, kita kena optimis bahawa kalau kita nak buat, kita kena minta bantuan keuangan tadi itulah. Di samping itulah kadang-kadang alatan rosak, biasa kan, alatan rosak tak dapat dekat sini, kita pergi tempat lain. Saya belajar saya hantar dekat bukan clear apa tu, min tu apa, agensi nuklear negara, sampai ke situ, UPM, saya hantar juga ada ke collaboration lah, FRIM iaitu agensi perhutanan Malaysia, dan ada juga saya hantar ke Jeju, Jeju University, National University dekat Korea tu. Sebab kita nak collaborate ni, kita jangan bukan risau, kita kena risau cabaran, tapi kita kena mengatasi cabaran itu dengan berbanyak sudut yang boleh kita rentasi. Tidak boleh hanya satu laluan sahaja, kita perlu berfikir pelbagai laluan. Tidak boleh di jalan A kita pergi jalan B, begitu tak? Kita kena sediakan beberapa laluan yang supaya kita projek yang kita rancangkan ni akan terus berjalan tanpa ada penghentian di situ. Contoh jalan A, jalan B kan, ataupun jalan A campur jalan B, ataupun jalan C, ataupun jalan tu dah tak boleh nak lalu, kita cik tangga pula, melompat. Jadi itulah. Betul. Jadi begitulah seperti mana yang doktor mahu sampaikan kepada kita semua. Jalan untuk menuju kejayaan itu sudah pastinya ada. Terpulang pada macam mana kita untuk memilih jalan yang terbaik yang kita rasa kita boleh pergi supaya akhirnya produk atau kajian inovasi kita berjaya berada di satu kedudukan yang boleh diterima oleh masyarakat dan boleh diguna pakai oleh masyarakat, bukan sekadar terhenti di dalam universiti sahaja. Okey, cabaran yang kedua mungkin doktor boleh ceritakan cabaran-cabaran untuk mendapatkan kelulusan daripada KKM, sebab produk daripada GoSu ini telah pun berjaya mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan cabaran kedua pula daripada segi mendapatkan kelulusan daripada KKM itu. Okey, betul. Terima kasih Dr. Azjan. Jadi untuk fasa yang paling kritikal selepas kita buat R&D itu adalah fasa kelulusan produk untuk KKM. Sebab produk yang saya hasilkan ini adalah merupakan produk yang kita perlu consume, makan. Bila perkara berkaitan dengan makan, itu sangat menjadi kekhawatiran dan high pandangan daripada KKM. Sebab jika berlaku apa-apa tu, walaupun kita kata research tak okey ke apa ke, dia nak apa-apa yang membuktikan bahawa sampai dia tahap selamat digunakan. Dan untuk makluman, produk yang GoSu Plus Soft Gel ni, masa untuk dapat KKM lebih kurang 1 tahun 8 bulan baru saya dapat kelulusan. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun sebab kita ada COVID lah, bagai-bagai kan. Jadi orang pun yang documentation di KKM ke terpaksa bekerja dari rumah dan sebagainya. Itu pun masalah macam bila ada satu tahap dia tak luluskan. Bila tak luluskan pun saya dah kata dah kenapa tak luluskan, sebab saya dah ada semua bukti pembuktian tak bayar sebagainya. Tapi Alhamdulillah apa yang salah satu menyelamatkan kelulusan KKM saya adalah jurnal. Jurnal ni sangat penting untuk produk yang berasaskan makanan ini, sebab dia nak tengok toksikologi test, dia nak tengok dosage tu adakah selamat ke tidak. Jadi bila kita dah buat pre-clinical toksikologi test tu tadi, yang itu yang saya rasa syukur sangat dan saya publish. Bila kita publish ni, dia melihatkan bahawa dunia sendiri dah iktiraf. Jadi yang di situ yang saya rasa walaupun lambat tapi kita menghujah dia banyak kali lah turun naik documentation tu, dan Alhamdulillah kita dapat kelulusan KKM.
Dan sebenarnya lepas lulusan KM dapat dalam masa 3 bulan selepas tempoh tu, kita dah dapat pula status halal JAKIM. Jadi tanpa diragui lah, sebab ada isu kan kadang-kadang software ni adakah dia daripada sumber protein halal atau tak halal. Betul. Walaupun kita kata ia daripada produk halal gelatin itu sendiri, binder, tapi dia orang nakkan ada stages lagi lah dari segi processing dan bahan yang kita gunakan tadi. Baik, sangat menarik daripada perkongsian daripada Dr. Liza. Okey, ini jelas membuktikan dan bagaimana produk GoSweet ini sendiri berbeza daripada produk-produk lain. Jadi produk GoSweet ini sendiri mempunyai kekuatan daripada segi pengiktirafan daripada scientific writing, penulisan saintifiknya, di mana bukan mudah untuk kita sebagai academician untuk menerbitkan sesuatu hasil penyelidikan kita untuk diterima oleh seluruh di peringkat internasional, di peringkat antarabangsa. Jadi sekiranya berjaya daripada kajian daripada produk ini telah berjaya diterbitkan, dan saya yakin lebih daripada 10 buah hampir 12 lah. Sekarang pun masih publish lagi lah beberapa paper. Ya, baik, hampir 12 jurnal artikel yang telah berjaya dia terbitkan hasil daripada kajian buah tunjuk langit ini sendiri. Betul tak? Betul. Okey, jadi berapa pentingnya untuk kita sebagai akademisi tidak boleh lari daripada penerbitan. Di samping kita juga bergerak ke arah untuk mengkomersialkan kita punya produk. Tapi penerbitan itu sepatutnya menjadi dasar ataupun tunjang asas kekuatan kita sebagai seorang akademisian untuk berbeza dengan entrepreneur yang di luar sana. Okey, Doktor, seperti tadi Doktor ada mention berkenaan dengan kewangan. Kewangan. Selain daripada kewangan sewaktu melaksanakan pendidikan, ada kekangan kewangan lain yang Doktor hadapi. Okey, sekarang bila kita fasa penyelidikan tu fasa untuk kita nak dapatkan dana untuk raise up atau untuk nak bangunkan kita punya penyelidikan tadi. Namun itu selepas ada produk, dah ada commercialization, semua mungkin tahu kot, kita ni kan pensyarah dan gaji kita pun you all tahu berapa kan. Maknanya untuk menjalankan sesuatu aktiviti komersial, sesuatu produk pasti ada cabaran untuk kewangan. Sebab bila kita dah buat spin off company, kita ada penjualan, kita perlu ada syarikat yang beroperasi, ada pekerja kan, ada permis untuk disewa, dan ada rolling balik, unsur-unsur rolling tu kita dah dapat keuntungan sedikit, bagaimana kita nak upkan lagi supaya kita boleh menghasilkan produk yang seterusnya, dan apakah cara metod marketing yang kita nak. Dah gitu. Jadi bila kita ni bersyarah, pastinya kita ni pula bukannya orang yang bukan bisnes kan. Jadi dan sekali lagi cycle ataupun circulation yang berada di keliling kita dah kena cambah. Siapa yang boleh membantu kita penasihatan dari segi kita punya penghasilan, penjanaan keuangan, manage keuangan kita tadi, macam mana nak dapatkan keuangan tu agar mudah dilihat orang, mudah nak dibeli, senang. Itu semua ada teknik-teknik dalam marketing dan perniagaan. Jadi cabaran-cabaran tu sedang saya hadam, sedang saya cuba untuk melihat, mencari. So sekarang dalam fasa itu, walaupun kita dah start komersialkan produk ni. Okey. Jadi sehingga ke saat ini mempelajari teknik-teknik dan ilmu keusahawanan tu masih lagi berjalan. Sangat. Dia tidak berhenti. Setelah produk tu berjaya saja dikomersialkan, pencarian ilmu tu tidak berhenti di situ. Betul. Okey. Jadi berbalik pada cabaran penyelidikan tadi, saya ingin juga mengetahui, sehingga sepanjang tempoh 7 tahun Doktor melaksanakan kajian itu, berapa ramai orang student atau pelajar yang terlibat daripada awal sehingga ke saat ini, dan dia kata masih lagi sehingga kini masih lagi kajian berkenaan dengan buah tunjuk langit ini diteruskan. Jadi sehingga kini berapa orang student yang tengah bekerja dengan Doktor? InsyaAllah. So basically kalau untuk PhD dalam bidang ni baru seorang, tapi saya disokong oleh lebih kurang 5 pelajar master. 5 pelajar master tu dah grad semua dah. Jadi alhamdulillah yang PhD pun dah grad. Jadi maknanya dalam untuk membina ni bilangan kita panggil sebab pelajar datang dah pergi. Betul. Lepas dia dah habis grad, dia akan perlu diganti oleh orang lain untuk meneruskan kesinambungan research. Jadi dia lebih kurang dalam lingkungan 7 pelajar yang terlibat dalam proses untuk penghasilan penyelidikan ini.
Begitu. Jadi begitulah di sini saya nampak daripada segi aspek satu aspek pentingnya untuk seseorang pensyarah ataupun researcher untuk kekal fokus dalam satu bidang supaya kita boleh menjadi suatu hari kita boleh menjadi expert. Sekiranya kita membuat terlampau bercambah kita punya kajian pendidikan, mungkin tidak sampai boleh menghasilkan produk seperti PM Dr. Liza. Jadi saya nampak di sini daripada bermula daripada 7 tahun daripada 2013 betul? 2013 hasil kajian doktor konsisten dalam masih lagi konsisten dalam buah tunjuk langit itu. Tapi mungkin setiap studi itu objektifnya yang berbeza-beza dan skop yang berbeza-beza. Daripada segi beberapa orang pelajar itu doktor telah mengkompilasikan ke semua result-result data mereka untuk menerbitkan beberapa buah jurnal artikel dan juga ia menjadi semua kekuatan untuk menghasilkan patent. Dia data-data itu disupport untuk penghasilan patent dan seterusnya berjaya untuk dikomersialkan dengan berlandaskan dan bertunjangkan kajian pendidikan yang kuat di sebalik itu. Okey doktor. Kita beralih pada produk tunjuk langit Go Suite tunjuk langit softgel ini. Itu merupakan produk premier daripada syarikat HA Southern Global. Okey, mungkin doktor boleh terangkan kepada para penonton di luar sana kebaikan dan kelebihan produk ini sendiri. So bila nak cakap tentang tu saya kena pegang lah kan. Okay, so basically apabila kita kan saya cakap kajian tadi kan. Kajian yang kita buat tadi tu yang mana bila kita buat research tadi tu dia ada objektif bioactive compound apa dalam dia. Apakah rangsangan dia terhadap sel? Apakah dia punya optimation ataupun optimum condition, perbandingan dan sebagainya. Jadi pertama sekali apabila kita membuat penyelidikan ni, pertama yang kita lihat adalah tentang antioxidant activity dan sebagainya. Jadi bila kita nampak ada potensi antioxidant activity, kita meneruskan lagi dengan segala aktiviti pengenalan pastian tentang kompaun dalam produk. Jadi secara umumnya biji ataupun ekstrak daripada buah tunjuk langit ni dia mempunyai vitamin A. Dia mempunyai unsur seperti flavonoid, saponin. Benda-benda tu sangat bagus untuk kesihatan. Tapi dalam kajian yang saya lakukan, saya zoom lagi, saya dalamkan lagi. Di sini kita perolehi dalam minyak yang ni adalah mengandungi omega 3, ada omega 6, ada omega 9 dan bioactive compound yang kita baru dapat yang pun kita publish lah, iaitu ada beta-sitosterol. Dan beta-sitosterol ni adalah merupakan satu lemak daripada haiwan, lemak dari tumbuhan yang mana bila kita kaji kan, apa kan beta-sitosterol ni? So bila kita kaji, dia ni boleh menyah dominasi kolesterol jahat. Tu fungsi dia, kita tengok dalam jurnal-jurnal. Dan dia juga bagus untuk membantu permasalahan prostat lelaki contohnya. Jadi selain daripada itu kita lihat kajian yang betul saya buat adalah seperti kita lihat tentang antidiabetic properties kan. So antidiabetic properties dengan menggunakan enzim alpha amylase dan enzim amylase sendiri, kita lihat bahawa antidiabetic properties dia hampir 94%. So 94% tu kalau ditolak dengan 100% kan tinggal 6. So maksudnya dia sangat tinggi kan. Kita buat perbandingan dengan perikatak juga. So perikatak dia lebih kurang dalam 74%. Jadi kita nampak dekat sini dia lebih tinggi dalam bentuk minyak dia. Kemudian kita buat lagi satu kajian tentang sel. Ini pun susah juga nak buat tentang sel, nak hidupkan. So kita buat berkenaan dengan Unili properties. Kita lihat bahawa dalam 3 kajian tentang Unili properties itu dia sangat bagus untuk merawat luka. Dan itulah mungkin khasiat yang berada di dalam omega 6 dan juga omega 9 selain beta-sitosterol kan. Jadi bila kita dah nampak macam ni, jadi secara umumnya kebaikan produk ini sebenarnya banyaklah, tapi kita tak naklah cakap produk kita ni ada 1001 macam kebaikan. Tak logik kan, sebab badan manusia tu pun berbeza-beza. Tapi di sini sebenarnya sebelum kita buat yang betul-betul yang kelulus KPM, kita ada buat validation market di mana kita memberi testing kepada orang-orang yang mempunyai masalah kesihatan menggunakan. Jadi daripada testimoni tersebut, dan itulah menyebabkan bila kita komersial saja kita dah ada repeat customer sebab testimoni ni sangat bagus, yang positif dan dia repeat.
Maknanya untuk yang kawalan kencing manis banyak hasil-hasil pembuktian menunjukkan bahawa bila seseorang itu mempunyai bacaan gula dalam darah yang tinggi, dia dapat menurunkan kadar gula itu mungkin ada yang seminggu, ada yang 3 hari pun, tapi bergantung pada badan. Dan kemudian kita pun lihat bahawa ada juga yang insulin dah injek contoh 4 kali sehari tu dah dapat direndahkan 2 kali, doktor kata. Namun penggunaan produk ni you all minta maaf lah, jangan berhentikan ubat doktor sebab dia ni hanyalah suplemen, bukan ubat kan. Jadi dekat sini yang kita rasakan bahawa perkara-perkara ini ada di dalam khasiat buah ni ya, daripada produk yang saya hasilkan. Dan satu lagi yang saya suka highlight, campuran ni kan kita ada toksikologi test kan. So daripada si toksikologi test tu ada level tertentu je kita ada dalam formulasi untuk soft gel tu. Namun kita tambah baik dia dengan virgin olive oil ataupun minyak zaitun dara kan. Jadi minyak zaitun dara tu pun dah ada di dalam potion formulation ini. Jadi kalau orang yang kata makan minyak kelapa dara, minyak zaitun dara tu, kalau consume kita punya soft gel ni tak perlu lagi consume minyak zaitun tu sebab dia dah ada dekat dalam ni. Itulah. So untuk kencing manis tadi memang bagus. Selain daripada tu yang bagus juga adalah dari segi untuk kawalan kolesterol kan, untuk aliran darah. Dan saya suka nak beritahu jugalah kepada pendengar penonton hari ini bahawa salah satu perkara kenapa kita contoh orang yang mempunyai kencing manis tu perlu kawal gula dia kan. Bacaan gula dalam darah tinggi disebabkan kawalan insulin tak mampu nak angkut dia punya glukos ke dalam glycogen dalam hati ataupun tidak dicernakan kepada tenaga. Jadi gula yang banyak dalam darah ni dia akan trigger inflammation atau menggalakkan keradangan dalam kita punya sistem sel dan sebagainya. Jadi dalam keadaan itu dia akan menyebabkan ketidakselesaan dalam diri kita tu, contoh akan cepat letih, contoh cepat mengantuk, kesan sampingan akan penat. Jadi apabila kita kawal kandungan gula dalam darah tadi tu, dia akan mengurangkan kesan inflammation tadi dan dia akan menjadikan kita lebih bertenaga, lebih cepat untuk tak mengantuk dan sebagainya. Macam dalam posisi bersedia macam tu. Ini perlulah suplemen ni digunakan. Jadi jelas dekat sini kita tahu sebab PM Doktor ada maklumkan Go Sweet Tunjuk Langit Plus ini bukan saja terdiri daripada ekstrak buah tunjuk langit yang memang terbukti, hasil pada kajian telah terbukti berkesan untuk merawat pelbagai jenis penyakit, tapi dia juga kebaikan yang ditambah lagi dengan campuran daripada minyak zaitun dara. Di mana minyak zaitun itu sendiri pasti ramai di luar sana telah pun sedia maklum akan khasiat daripada minyak zaitun itu tersendirilah. Jadi kombinasi daripada dua ekstrak ini telah menghasilkan satu produk yang cukup luar biasa dan mampu untuk merawat pelbagai penyakit insya-Allah. Okey, dan juga PM Doktor kata telah mendapat pelbagai feedback ataupun testimoni daripada pengguna-pengguna yang telah repeat order, ulang-ulang untuk mengambil lagi dan secara berterusan mengambil produk ini dan memberi feedback kepada memberi feedback yang baiklah kepada PM Dr. Liza. Jadi saya tertanya-tanya juga antara bahagian-bahagian daripada buah tunjuk langit tu, kenapa doktor memilih bahagian bijiknya? Bijiknya betul? Biji betul. Bijiknya dan bukan mungkin bahagian daun ke bahagian-bahagian lain, dan kenapa bijiknya dipilih untuk menghasilkan ekstrak yang terbaik ni? Terbaik soalan ni sebab ni soalan cukup mas. Dia tak ada dalam skrip kita orang. Okey, tak ada dalam skrip pun tapi betul. Okey, bila kita melihat sesuatu senang aja. Kalau kita nak lihat baka ni, contoh manusia tu kita tengok keluarga tu badannya sasa. Keluarga tu kulitnya putih kan. So apakah ciri-ciri yang menyebabkan dia begitu? So dia berada di dalam kod genetik. Kita bagi proses kan kod genetik. Jadi dekat situ bila kita tengok buah tunjuk langit ni tadi, saya bukan tak cerita daripada awal. Buah tunjuk langit ni pokok dia sangat besar. Dia adalah nama saintifiknya Sweetina mahogany. Mahogany tu merujuk kepada pokok balak. So bayangkan pokok balak yang besar itu kan, dan saya pasti sangat di kalangan sahabat-sahabat saya di UTM ni banyak pokok tunjuk langit di dalam UTM ni. Saya dulu pengetua kolej. Kalau pokok tombang saya akan cepat-cepat laporkan pada pengawan pokok tombang kat kawasan ni kan. Tapi
banyak pokok yang tumbang dahan dia rapuh tu bukan pokok tunjuk langit. Sebab saya buat research tunjuk langit kan. Jadi saya sensitif. Ni pokok apa yang tumbang ni, dahannya jatuh tengah jalan menyengkam membaja kan. Okey, bukan pokok tunjuk langit. Maknanya pokok tunjuk langit dahan dia pun kukuh kan. Jadi kalau you tengok buah tunjuk langit saya tak bawa hari ni, buah tunjuk langit tu sendiri dia buahnya kan menunjuk kat langit dengan dikukui oleh satu kelongsong yang sangat kukuh dalam dia menunjuk ke langit dan dia tak pecah, dia tidak dikutip macam kita ketut buah durian kan. Dia jatuh dekat atas, dia bersepai, serpihan yang mengandungi biji tadi tu akan jatuh macam helikopter, lamela dia ke bawah, kemudian masih tak dapat lagi biji dia. Biji dia tu bila kita kopek yang lamela coklat tu kan, kita buka dia, so dia diselaputi pula dengan span yang agak tebal supaya gegaran daripada jatuhnya biji tunjuk langit tu diabsorb oleh span tadi. Bayangkan macam kita panggil apa dia jatuh pun smart tau. Maknanya sangat baik bijinya. Jadi bila kita melihat keadaan pokok dia, buah dia kan, daun dia yang hijau tebal tu, jadi rahsia kodi kekuatan pokok ni berada pada biji dia. Itu sebab saya rasa biji tunjuk langit ni bukan biasa-biasa pun. Jadi kajian saya lah membuktikan begitu. Masya Allah, begitu hebatnya kekuasaan Allah menciptakan sesuatu benda yang sangat berharga di mana Allah telah melindungi bahagian yang sangat bernilai itu dan dilindungi oleh pelbagai lapisan lain. Sama juga mungkin saya beri analogi daripada tiram. Untuk mendapatkan tiram di dalamnya itu, mutiara, ia berada di dalam cengkaman tiram tu yang dan juga berada di dasar laut, di mana susah untuk kita dapat. Okey, itu analogi yang mungkin saya boleh rangkulkan daripada ini. Okey. Mungkin ada di luar sana yang tertanya-tanya, adakah orang sihat juga boleh mengambil produk ini ataupun hanya orang yang telah didiagnos kena kecil manis, darah tinggi, yang mereka saja yang hanya boleh ambil ni, ataupun semua masyarakat umum boleh ambil? Kanak-kanak boleh bagaimana dan orang dewasa bagaimana dan orang tua bagaimana? Okey, thank you. Terima kasih Dr. Aryan. Soalan tu pun menarik juga. Okey, sekarang ni apabila kita dah bagi dalam bentuk yang soft gel dengan dosis yang sangat sesuai, jadi sebenarnya kita katakan ini bukan ubat. Pertama kena tahu ini bukan ubat, dia adalah suplemen. Bila suplemen kita macam kita makan vitamin C kan, macam kita minum air-air yang bagus untuk kesihatan dan sebagainya. So kita anggapkan dia macam kita makan buah, macam kita makan sayur. Sebenarnya dia boleh dikonsum oleh golongan yang sihat sebab dia adalah pemberi tenaga segera juga sebenarnya. Sebabnya dalam kalori dia, tenaga yang dikandungi dalam satu biji kapsul buah tunjuk langit pun sangat tinggi. Dan sebenarnya dalam R&D juga kita dah buktikan bahawa dia punya unsaturated fatty acid tu kan, yang fatty acid tu pun tinggi, lebih daripada 85%. Jadi sebenarnya orang sihat pun boleh menggunakan, cuma kita tak galakkan kanak-kanak sebab kanak-kanak ni sel dia sedang membesar, so dia akan mudah dapat hasiat daripada makanan-makanan susu dan sebagainya. Dan bagi orang yang kita panggil umur 40 kan, kita punya metabolism dah start rendah, absorb makanan pun dah sangat kurang, jadi kita perlukan suplemen. Jadi ini merupakan salah satu suplemen yang saya cadangkan bagus untuk kita gunakan bagi orang-orang yang bekerja letih dan sebagainya. Jadi saya rasa had umur tu cuma kita kalau dekat kotak tu kita letak wanita mengandung tidak boleh konsum, kanak-kanak pun kita minta dijauhi. Jadi kita itu aja perkara yang sikit highlightkan. Namun begitu dia sangat bagus untuk semua golongan masyarakat lah untuk di luar sana menggunakan, mencuba produk ni. Dan saya tertarik dengan penjelasan doktor tadi. Doktor mengatakan yang ni sebagai suplemen dan juga boleh tambah tenaga. Mungkin secara kebetulan kita pun sedang menghampiri pada bulan Ramadan, di mana kita mungkin sepanjang sebulan Ramadan tu ramailah orang ada yang sangat lemah, yang letih, tidak cukup tenaga dan mungkin ada yang sampai gastrik. Jadi mungkin suplemen ni boleh membantu. Alhamdulillah untuk Ramadan ni baguslah kalau you all nak bermula sesuatu yang baik. Ramadan adalah kadang benda-benda perkara yang baik untuk kita mulakan. Contoh berhijrah dan sebagainya. Namun untuk Ramadan ini saya memang menggalakkan saudara-saudari yang nak mencuba kita punya produk Go Sweet Plus tunjuk langit ni, plus soft gel ni, you all boleh gunakan satu biji. Dan kaedah penggunaan dia, biasa kita akan gunakan sepagi sebelum sarapan. Tapi kalau bulan Ramadan ni, saya cadangkan ada 2 masa.
Okey, pertama adalah waktu malam selepas kan lepas buka puasa kita makan banyak kan. Betul. Kita biar jangan makan dulu. Kita lepas tarawih kita moreh sikit. Gap kan dalam setengah jam moreh tu kan. Tarawih ni kita guna tenaga, boleh tahan juga perlu-perlu kan. Lepas setengah jam tu you dah makan, balik minum air ke apa, dah makan apa tadi. You sebelum dalam setengah jam selepas moreh tu boleh makan kita punya soft gel penyet langit ni. Dan contoh kalau kita bangun sahur, biasa kita bangun sahur kita akan makan sekitar pukul 5. So baiklah sahur tu 4.30 bangun sekejap, kita nak tahajud ke beribadat di Ramadan, 4.30 sejurus selepas tu sebelum menuju ke makan sahur tu boleh ambil sebiji. So maknanya either these two time you all boleh pilih mana yang sesuai untuk makan betul makan soft gel ni lah dalam bulan Ramadan insya-Allah. Okey, jadi secara umumnya satu biji satu hari cukup. Cukup dah. Okey. So, bagi orang-orang biasa cukup untuk satu biji satu hari. Okey. Dan dengan satu biji satu hari tu pun ramai pelanggan-pelanggan telah mencuba ni memberi kesan memaklumkan mereka telah mendapat kesan positif daripada pengamalan satu biji satu hari. Hanya satu biji satu hari. Okey. Jadi mungkin juga pada hari ini juga doktor nak kongsikan dengan kita semua special promosi yang doktor datangkan khas untuk kita punya siaran kita pada hari ini. Okay. Sebelum ni saya pernah share dengan rakan-rakan di UTM semua bahawa kita ada special perharga untuk staff UTM untuk yang nak membeli produk Go Sweet kan. Sebab saya bagilah kredit kepada staff-staff UTM kita ni, mungkin yang dah berpencen pun boleh maklumkan kepada kami kalau ingin menggunakan produk ni. Sebab kita satu rumpun keluarga, kebaikan ni kita nak juga keluarga-keluarga yang bersama-sama kita tu merasai dia. So saya anggap memang warga UTM boleh mendapatkan khasiat daripada penyelidikan ini. Jadi sebelum ni saya katakan untuk warga UTM kita akan beri harga lebih kurang dalam 18% dia punya diskaun. Tapi untuk hari inilah mungkin untuk 20 pembeli pertama hari ini, 20 pembeli pertama kita boleh bagi mereka diskaun 20% dan kita akan bagi juga beg. Ada boleh tunjuk ke tak beg? Beg percuma. Ada beg percuma. Jadi siapa yang beli hari ini kita akan bagi beg percuma dengan boleh tak mahal lain ni namanya live. Okey, dengan beg ni, beg apa ni? Cantik. Beg ni, so kita saja bagi tagline dekat sini. Satu biji gula turun. Macam tu lah. Tapi tak semestinya orang yang mempunyai penyakit kencing manis saja yang macam saya kata tadi untuk dapatkan tenaga sepanjang Ramadan ini, you all boleh ni ya. Jadi insya-Allah mungkin pihak PIZ ada share ikut nombor yang boleh dihubungi. Untuk hari ini 20 peserta yang kita akan bagilah dan insya-Allah juga kami akan bagi beg ini sahaja kepada individu yang dekat dalam FB Live pagi ni yang ada komen, yang ada bagi pertanyaan yang menarik, nanti pihak PIZ akan hubungi. Kita ada lebih kurang 10 beg. 10 beg sahaja. Okey, 10 beg sahaja pada penonton. Pada peserta ataupun penonton pagi inilah yang memberi komen yang menarik insya-Allah. Okey. Jadi para penonton di luar sana mungkin boleh memberi komen-komen supaya nanti segala pertanyaan yang ada mungkin boleh dijawab dengan lebih baik, dikupas dengan lebih baik oleh PM Dr. Liza kita. InsyaAllah. Okey. So hari ini hanya 20 kotak saja yang akan dijual dengan harga promosi 20% diskaun, di mana pada harga normal 18% saja. Tapi hari ini kita ada special kerana hari-hari special kita bersecara langsung jadi 20%. Ini adalah diberi berserta dengan beg sebanyak 10 buah beg saja. Yang 20 akan dapat beg, yang 10 hanya yang tak beli pun tapi komen FB Live sekarang. Tambahan bagi jadi totalnya 30. Okey, 20 bagi yang membeli 20 yang membeli 20 kotak ini akan dapat beg juga. Tambahan dengan 10 buah beg lagi untuk para penonton yang memberi kita komen-komen yang kreatif, yang menarik, yang kita boleh kupaskan bersama pada hari ini. Mungkin juga boleh share je link tu supaya kawan-kawan juga boleh tengok kan. Boleh sebar-sebarkan lah. Okey. So kita masih menunggu. Okey.
Kita ada satu soalan daripada pendengar pertama kita iaitu Fariza Jaafar. Okey, soalannya doktor. Apa lebihnya produk ini dengan produk lain di luar sana? Okey. Terima kasih pada Puan siapa? Fariza Jaafar. Saya buka spek saya ya. So perbezaan produk ni dengan produk di luar sana, pertama kalau kita menggunakan produk ni, yang pertama adalah produk ni adalah produk R&D. Produk R&D yang dah ada sifat pramatang dan mungkin hampir matang tentang penyelidikan yang kita lakukan tanpa toksin, tanpa melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan yang keduanya, bila kita lihat bahawa produk-produk di luar yang menghasilkan produk untuk kencing manis, kebanyakan produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk kapsul. Dalam bentuk pepejal. Bentuk pepejal juga kita ada khasiat yang masih kekal. Namun begitu apabila kita bentuk dalam soft gel, dia adalah liquid. Kalau kita belajar thermodinamik ke, even dalam sistem apa pun, kalau kita makan benda tu dalam bentuk cecair, dia amat mudah diserap, digestion pun cepat dan dia mudah meresap ke dalam darah untuk menjalankan fungsinya. Sebagai apalah contoh-contoh kawal gula dan sebagainya. So uniknya adalah satu lagi dalam bentuk soft gel, dalam bentuk liquid tadi. Okey, di mana produk-produk lain banyak dalam bentuk kapsul. Tapi produk ini yang daripada buah tunjuk langit ini dia dibuat diformulasikan untuk dalam dan dipasarkan dalam bentuk soft gel, di mana cecair yang berada dalam soft gel itu sangat mudah untuk diresap dalam kita punya sistem badan kan, berbanding dengan kalau di dalam kapsul mungkin mengambil masa yang sedikit lama daripada dalam bentuk cecair. Okey, kita ada soalan kedua. Okey, soalan kedua daripada Arif Zuhdi. Ibu menyusu boleh konsum tak? Okey. Soalan ibu macam nak cuba Mas, sebab saya tak terfikir ada orang dalam tu untuk ni untuk menyusu je. Menyusukan. Sebab produk ni sebenarnya dia pahit. Saya pun tak tahu apabila kita makan adakah pahit tu masih berada dalam darah dan sebagainya. Jadi begini, bagi saya produk yang macam ni, sebab yang kajian saya tidak menyentuh tentang susuan ibu dan sebagainya. Jadi yang perkara yang mungkin kita tak galakkan untuk ibu yang menyusukan anak memberilah. Dia sama juga kita tak galakkan kepada ibu-ibu yang mengandung mengambil produk ni. Jadi untuk mak masa sekarang tidak berapa digalakkan. Tidak berapa digalakkan. Tapi kalau maknanya bagi, kemudian anak tu rasa nak menyusu lagi, baguslah. Kalau bagi anak tu rasa tak nak menyusu, maksudnya kita kena berhentilah buat seketika sehinggalah mungkin anak tu dah besar, dah habis menyusu, barulah boleh konsumlah untuk produk soft gel ni. Kita ada soalan yang seterusnya daripada Alin Hassan. Okey, consumer untuk Go Sweet ni maybe dari kalangan yang ada penyakit lain. Okey, mungkin ada komplikasi lain, penyakit lain selain diabetik. Okey, contohnya darah tinggi. Jadi bagaimana produk ini boleh membantu kalau sekiranya ada komplikasi dengan penyakit-penyakit lain selain pada satu saja penyakit, tapi ada pelbagai penyakit lagi. Okey. Jadi sebagaimana yang kita mention, satu benda kita pegang, ini bukan ubat. Ini adalah suplemen yang mampu membantu. Jadi kalau katakan dia mempunyai penyakit diabetik, kemudian dia juga ada kencing manis kemudian ada darah tinggi, kita juga menggalakkan. Sebab apa? Khasiat yang saya kata tadi, kita ada omega 6, omega 9, beta sitosterol, dan kombinasi bioactive compound yang terdapat di dalam produk ini sebenarnya dia ada interaction untuk membantu penyakit-penyakit lain tadi. Maknanya dia akan mengawal tekanan darah. Sebab saya cakap tadi, salah satu punca kepada penyakit adalah bila aliran darah kita tak lancar. Yang itu dia boleh dibantu dengan khasiat yang ada dalam tunjuk langit plus soft gel. Jadi punca utama penyakit seperti kata PM Dr. Liza adalah berpunca daripada ketidaklancaran darah dalam sistem badan. Jadi dengan mengkonsumsikan produk Go Sweet ni, jadi dia boleh, insyaAllah dia boleh melancarkan perjalanan darah dalam badan seorang itu, dan seterusnya insyaAllah boleh menyelesaikan ataupun menyembuhkan penyakit-penyakit lain yang itu berkaitan daripada ketidaklancaran darah. Sebab yang seperti mana kita tahu, darah tu membawa oksigen. Jadi semua sel-sel dalam badan kita memerlukan oksigen tu. Jadi bagaimana untuk kita sihat, sekiranya oksigen tu sendiri tidak dialirkan dengan baik di dalam sistem badan kita. Betul tak? Betul. Okey, mungkin kita tunggu ada soalan lain daripada para penonton. Okey, daripada Nazatul Hisma Ahmad.
berapa ramai orang yang sudah sembuh atau kurang bila menggunakan produk ini? Yang sudah sembuh daripada penyakit itu ataupun mungkin penyakit ini sudah berkurang. Daripada sebelum mungkin kritikal menjadi dah kurang kritikal ataupun ke arah normal setelah mengkonsumsikan produk ini. Okey, ini pun soalan ni sukar nak dijawab juga sebab kalau kita tanya dekat hospital berapa ramaikah orang dah sembuh apabila menggunakan produk pencemaran daripada ubat-ubatan doktor kan. Jadi soalan ini adalah sangat subjektif. Tapi apa yang saya boleh jawab adalah contoh kalau kita sebenarnya kencing manis ni tidak ada rawatan atau tak boleh pulih sepenuhnya. Apa yang mampu ubat hospital adalah pun juga untuk kawal sahaja. Kawal sahaja gula tu sebab reaksi antara insulin tadi yang dihasilkan oleh pankreas tu dah sukar untuk kita atasi. Jadi kalau katakan dari segi untuk kita bilangan yang boleh kita count, kita sukar nak bagi maklum, cuma kita dapat repeat customer yang mengatakan bahawa kawalan gula dia semakin baik. Maknanya dia pergi kepada 6 dan sebagainya. Namun begitu, kalau orang berniaga kan, Azian kan Dr. Azian, kalau boleh saya nak produk saya laku, saya kata okey 2 pagi 2 petang. Tapi bagi kami, sistem kami begini. Kalau orang tu agak kritikal, untuk 2 minggu pertama dia makan 2 biji. Kemudian dia boleh consume 1 biji setiap hari. Dan apabila dia rasa badan dia dah selesa, dia boleh kurangkan pengambilan 1 biji selangkan sehari. Macam tu, maknanya ikut pada keselesaan. Dan sebenarnya kalau orang tanya perlu ambil sampai bila-bila ke produk ni, dia masih bergantung pada kita untuk macam mana kita nak kawal bacaan gula ataupun kesihatan kita. Macam tu biasanya. Jadi tak dah faham bilangan untuk konsum ni dia tidak fix ataupun dia tidak tetap untuk semua orang. Jadi bergantung. Jadi sekiranya orang tu ada penyakit kritikal mungkin boleh mengambil 2 biji selama yang kritikal lah 2 minggu. Selama 2 minggu. 2 minggu 2 biji 1 hari dan selepas tu pada minggu ketiga sudah boleh kurangkan pada 1 biji 1 hari saja. Tapi ada juga customer kita yang kadang-kadang dia makan seminggu je darah dia dah cantik. Kemudian dia kata doktor macam mana darah dah cantik macam ni, kata saya dah sampai 6 kan, maknanya bangun sarapan kadang-kadang tanpa bila orang kencing manis ni pagi pun dia tak sarapan pun darah dia tinggi juga, bacaan gula 7 ke 8 ke. So kita katakan kalau dia dah macam begitu pun sebenarnya dia dah nak hampir nak normal. Jadi dia boleh selang-selikan pun tidak ada masalah. Selang-seli hari ni ambil, besok tidak ambil, besok ambil balik. Boleh macam tu. Okey, soalan seterusnya daripada penonton kita yang bernama Siti Nurlela Isnin. Seawal umur berapa boleh ambil ataupun sesuai untuk ambil gosok ini? Okey, yang macam saya sebut tadi, sebenarnya gosok ini boleh diambil oleh segenap lapisan lah masyarakat kecuali ibu mengandung dan kanak-kanak kan. Jadi kalau bagi umur yang sekitar 20, sebab kita punya sistem badan dah kukuh, dah kuat dan dah membesar dan sebagainya, seawal 20 tahun dah boleh ambil dah sebenarnya. Seawal 20 tahun dah boleh mula untuk mencuba dan mengambil produk gosok ini. Okey, daripada seterusnya soalan daripada Rohaizat Baharul. Nyatakan pengalaman, ini menarik juga, pengalaman doktor dalam memasarkan produk ini kepada pengguna macam ni, sebab bukan mudah untuk untuk mendapatkan kepercayaan orang ramai dan komuniti untuk terima produk ini. Jadi bagaimana approach yang doktor guna? Okey. Ni saya rasa ni rakan FB saya Prof Rohaizat. Terima kasih Prof menonton saya pagi ni. Okay, so basically soalan ni daripada orang marketing. Okay, saya jawab. InsyaAllah dari segi pemasaran produk sekarang ni, pertama apa yang kita buat adalah SQ dengan kaedah pembinaan ejen kita buat untuk pemasaran produk. Dan sebab produk ni baru, orang tak kenal. Jadi kita memakan masa yang agak lama untuk dikenali. That's why hari tu kita sengaja masuk dekat dalam TV kan, kita sengaja masuk dalam apa supaya kita nak dapatkan ikutan supaya orang cepat kenal produk kita. Dan produk kita ni merupakan satu produk yang boleh kita berdaya saing dengan yang lain. Dan sekarang ni yang terbaru, kita masih dalam proses mencuba juga. Kita dah ada cubaan untuk sole distributor, kita dah lantik satu sole distributor dan dalam kerangka untuk melihat syarat-syarat dan sebagainya, sebab dia boleh membina ejen dan orang ramai boleh membeli melalui ejen-ejen yang kita lantik secara sah. Cuma satu perkara yang saya suka nak highlightkan di sini bahawa kami tidak langsung bertanggungjawab di atas produk-produk yang dijual di
platform seperti Shopee dan Lazada, sebab kami hanya membenarkan produk ini dijual dan diambil daripada ejen-ejen sah kami, dan mungkin juga ada ejen-ejen di kalangan staff-staff UTM tu kan. So jangan risau, you all just blast je dalam PSZ Live ni, you all punya kontak dan sebagainya. InsyaAllah pendengar boleh juga mendapatkan daripada staff-staff UTM yang menjadi ejen GoSuite. Oh, jadi maknanya produk ini tidak boleh dapat daripada Shopee, Lazada, tidak ada? Walaupun dah ada, kami anggap itu adalah fake ataupun kita tak bertanggungjawab atas produk ataupun sumber yang akan diberikan. Baik, jadi sekiranya para penonton di luar sana ingin mendapatkan produk ini, sudah dapatkan daripada ejen-ejen yang sah yang telah dilantik. Ya, betul. Okey, mungkin soalan seterusnya daripada Puan Rokiah Osman. Boleh tak kita makan produk ini dengan ubat-ubatan lain daripada hospital? Ya, betul. Saya suka soalan ni sebab bila kita sakit, kita nak cepat baik kan. Jadi dekat sini, okey, so bila kita ubat-ubatan ini, kita kena tengok nasihat doktor tu paling penting. Kita kena follow, jangan berhenti, teruskan makan ubat hospital tu. Kalau doktor kata dosage ni perlu dikurangkan, dosage ubat tu, itu adalah hak doktor. Jadi saya katakan tadi, produk ini kalau you ambil, jangan berhenti ambil ubat doktor, dan kemudian kalau boleh gapkan antara pengambilan produk ni dengan ubat doktor tu atau ubat hospital tu lebih kurang setengah jam macam tu. Okey, maksudnya perlu ada gap jugalah. Kita makan dulu obat hospital. Makan dulu GoSuite ni. Oh, makan dulu GoSuite dulu. Okey, GoSuite dulu, dahulukan dulu GoSuite sebab dia sebagai suplemen saja supaya dia mudah menyerap dalam darah kita. Kemudian setelah setengah jam, kita bolehlah mengambil obat daripada doktor. Baik, okey. Daripada soalan seterusnya daripada Puan Mahiyah Yaakob, apa kelebihan produk ini kepada penyakit yang berkaitan dengan wanita? Okey, penyakit yang berkaitan dengan wanita terus teranglah sebab saya tidak membuat kajian sampai ke tahap itu. Namun begitu apa yang kita lihat bahawa doktor Kak Fatimah dah dikenali sangat bagus untuk wanita. Jadi tapi secara generalnya yang saya paling suka tentang produk ini adalah tentang energi ataupun tenaga. Sebab saya kata tadi bila dia membantu melancarkan edaran darah, maka badan kita yang letih kan, kita akan rasa lebih bertenaga dan kita lebih produktif sebenarnya dengan mengkonsumsi 1 biji je sehari. Jadi spesifik untuk wanita saya tak dapat jawab, tetapi wanita-wanita di luar sana seperti saya, seperti Dr. Azian, kita boleh konsumsi produk ini 1 biji 1 hari untuk tenaga, insya-Allah. InsyaAllah. Tapi saya tertarik juga sebab saya rasa penjelasan doktor itu pun berkaitan dengan wanita kerana kuncinya pada tenaga. Memberi tenaga, jadi kita sebagai wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, contohnya kita tidak ada tenaga, jadi boleh katakan sebuah isteri rumah tu mungkin boleh runtuh lah kan. Jadi perlunya kita wanita ini mempunyai sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. Okey, ada soalan lain daripada para penonton. Kita sementara kita tunggu. Juga boleh sharekan rancangan kami ni. Baik, soalan daripada Puan Amira Izzati. Adakah produk ini dapat membantu mereka yang mempunyai masalah kekurangan darah? Okey, masalah kekurangan darah. Okey, saya nak tanya Dr. Azian. Baik. Sel darah merah dihasilkan di mana Dr. Azian? Ada susun tulang. Betul. Susun tulang kan. Susun tulang menghasilkan hemoglobin kan, kita orang Bayu kan. Okey, dihasilkan oleh susun tulang. Jadi penghasilan sel darah merah. Jadi dalam bentuk yang saya nak beritahu bahawa kalau dari kajian saya tak nampak bahawa benda ni ada kaitan dengan penambahan darah. Kan. Tapi cuma satulah, bila sel darah merah kurang, kita akan cepat letih. Kan, sebab oksigen nak diangkut tu tak banyak. Jadi di sini saya tak mengatakan dia secara langsung membantu masalah kekurangan darah, tetapi dengan teori yang berkaitan dengan tenaga tadi, kita boleh mengatasi orang yang kurang darah tadi tu supaya dia lebih bertenaga. Baik, itu jawapan daripada PM Dr. Liza. Secara langsung kita mungkin tidak boleh nak claim dia boleh mengatasi masalah kekurangan darah, tapi insyaAllah adalah daripada kesan daripada pengambilan ini, dia secara tidak langsung kita boleh nampak dia boleh mengatasi masalah ini. Okey, jadi rasanya kita sudah sampai ke penghujung siaran. Itu sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan UTM dan juga ICSIR, iaitu Ibnu Sina Institute for Scientific Research,
Dan juga ucapan terima kasih pada panel kita iaitu PM Dr. Liza atas perkongsiannya pada hari ini. Dan kita sama-samalah doakan semoga PM Dr. Liza berjaya melebarkan sayapnya ke peringkat yang lebih baik, di samping membawa nama baik UTM ke pesada yang lebih tinggi, insya-Allah. Okey, dengan itu saya akhiri sesi kita pada ini dengan ucapan Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih PM Dr. Liza. Terima kasih.